Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur banyak-banyak Allah bagi lagi kesempatan untuk hidup, untuk merasakan nikmat dunia yang sementara, bukan dunia yang selama-lamanya, dunia yang sementara. Wahai golongan-golongan kayangan, fikir, kita duduk kat dunia ni untuk dipijak, untuk berjalan, bukannya untuk dijunjung. Kena faham, kalau kita dunia ni untuk dijunjung, habislah kita. Terbenam kita dalam dunia. Termakan kita dengan nikmat-nikmat dunia ni. Lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan di akhirat. Kita rasakan kita di dunia ni tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Sehinggalah kita dah dihidupkan, dibangkitkan semula di mahsyar nanti pun kita tak ada apa-apa. Kebergantungan kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya dekat sini, tadi saya dengar percakapan Pak Din Paguh. Nak bagi bantuan itu, nak bagi bantuan ini, program itu, program ini, semua berkait dengan e-wallet. Dia ingat mudah. Ingat rakyat boleh terima benda tu. Ingat rakyat pandai semua dengan perkara tu. Semua nak pakai money digital, kan? E-wallet. Kita hari ni disogokkan, dimomokkan, ditakut-takutkan dengan hantu COVID ni. Apa yang takut sangat dengan hantu COVID ni? Sehingga melebih-lebih, kan? Melebih-lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni dah tak rasa dah. Dah tak ada kebimbangan kita. Apa yang akan berlaku, apa yang bakal kita terima, dah tak ada dah rasa takut tu. Kebimbangan tu dah tak ada. Hari ni setiap hari ada kes bunuh diri. 50-60% yang melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat menjedihkan ini adalah di kalangan umat Islam. Bukan 100% orang yang bukan beragama Islam, tetapi sebahagiannya adalah mereka yang pernah mengenali Allah, yang pernah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni penyakit yang paling takut ni. Penyakit yang paling takut. Apa dia penyakit dia? Penyakit syirik. Membawa manusia dalam kematian yang sangat-sangat merugikan. Rugi di dunia, rugi yang sementara. Tetapi rugi di akhirat, rugi yang selama-lamanya. Cuba fikir dekat sini, agamawan-agamawan yang berjawatan di dalam kerajaan. Kenapa kita nak bagi hadis, kita nak bagi dalil semata-mata untuk takutkan COVID? Untuk kita ni takut kepada COVID. Kalau secara logik akal, Malaysia ni keseluruhannya dah wabak. Kita ni semua dah berada dalam keadaan wabak. Kenapa kita nak sekat-sekat dah? Kita yang dalam wabak tak boleh pergi ke tempat yang tak ada wabak. Yang tak ada wabak tak boleh masuk ke tempat yang ada wabak. Dan secara keseluruhan di dalam negara kita dah ada wabak. Kenapa nak dipenjarakan? Kenapa nak dikepung? Bebaskanlah kita semua dalam wabak. Apa yang kita nak takut? Kenapa kita nak bagi hadis, nak bagi itu, sehingga kan amalan-amalan agama dah tak menjadi seperti yang Nabi SAW usahakan. Allah mengajak
hamba-hambanya, bila datang ujian, Allah mengajar untuk yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk tingkat yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila datang ujian, bukan kita nak jauh daripada keyakinan ini. Ini yang Nabi SAW usahakan. Bila datang ujian, jom kita yakinkan diri kita dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai agamawan yang berkedudukan di dalam kerajaan, cukup-cukuplah kalian menggunakan dalil dan hadis, tetapi benda itu tak pakaikan oleh kalian sendiri. Kalian gunakan perkara itu hanya untuk rakyat. Hanya ada kepentingan. Bagi aku, bebaskan semua manusia. Jangan begitu zalim. Dengan mulut yang manis, dengan tutur bahasa yang lemah lembut, tetapi sebenarnya kalian adalah manusia yang kejam dan zalim. Dalam kehidupan dunia yang Allah ciptakan, yang sementara ini, setiap perkara ada pasangan. Lelaki, perempuan, buruk, cantik, tinggi, rendah, besar, kecil, sakit, ubat, penawar. Setiap penyakit ada penawar, ada ubat. Apatah lagi kita sebagai umat Islam. Pasti kita yakin setiap permasalahan, setiap ujian, ada jalan penyelesaian di dalam agama. Bebaskan, bagi rakyat buat pilihan. Rakyat Malaysia bukannya bodoh, tak ada ilmu. Rakyat Malaysia bukannya pemalas. Rakyat Malaysia bukan nak bunuh diri suka-suka hati. Rakyat Malaysia bukan nak mati katak. Dan kelebihan Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum yang hidup dalam harmoni sebelum ini. Setiap bangsa, setiap agama mempunyai kaedah-kaedah rawatan tradisional mereka sendiri. Melayu ada rawatan tradisionalnya, Cina ada rawatan tradisionalnya, India ada rawatan tradisionalnya, Peribumi ada rawatan tradisionalnya. Semua ada akal. Sebelum ini macam-macam penyakit dapat disembuhkan, dapat diusahakan. Kenapa kita nak pergi kepada satu matlamat, satu kaedah? Dan ada juga kaedah-kaedah sains yang kata sains pasti menang. Ada juga kaedah-kaedah sains yang boleh membuatkan rakyat bebas. Kenapa tak digunakan pakai? Ada kaedah sains yang boleh membebaskan rakyat untuk menjalani agama dengan baik. Itu yang pertama. Kita nak dapat bantuan Allah. Kita bukan nak dapat bantuan dunia. Kita bukan nak dapat makhluk punya pertolongan. Adakah keselamatan kita dunia dan akhirat datang daripada pertolongan dunia? Datangnya daripada pertolongan makhluk? Cukup-cukuplah. Tak terfikir ke para pemimpin masyarakat, para pemimpin ilmu, tak terfikir ke hari ini manusia bukan dalam ketakutan kepada hantu-hantu COVID ni, tetapi manusia ketakutan dalam apa? Kejahilan hari ini. Kejahilan. Bunuh diri. Jahil sejahil-jahil. Jahil sejahil manusia apabila dia sanggup bunuh, melanggar takdir. Inikah kita punya usaha yang kita nak kata kita ni pemimpin-pemimpin yang bijak, yang rakyat perlu patuh dan taat? Inikah bantuan Allah yang kita rasa selama ini kita usaha untuk dapat? Usaha hari ini kebanyakannya untuk membenarkan dunia luar sana. Kita ni hidup Malaysia ni lemah sangat ke? Sentiasa nak bergantung dengan dunia luar. Dah tak ada Tuhan dah kita ni. Hidup kita ni dah tak ada pedoman. Dah tak ada tauhid ke? Bukalah balik kehidupan manusia. Manusia tahulah nak usaha.
macam mana nak sihat, nak dapat kejayaan. Kita hari ni makin lama makin jauh dengan agama. Yang berkempen kata solatlah di rumah, imamlah keluarga kamu, inilah masa yang terbaik untuk hidupkan suasana agama di rumah. Habis sebelum COVID, kami tak fikir ke benda tu? Tak fikir ke umat Islam tak pernah hidupkan suasana agama di rumah ke? Tak pernah jadi imam pada keluarganya di rumah ke? Agama yang baik di rumah, suasana agama yang baik di rumah bermula daripada masjid. Lagi banyak masa dia dekat masjid, lagi baik agama dalam rumah dia. Lagi banyak masa dia duduk dalam majlis ilmu, beramal soleh di dalam rumah Allah SWT. Lagi banyak perkara yang dia bawa balik ke dalam rumah dia, yang menghidupkan suasana agama dalam rumah dia menjadi baik. Inilah masanya. Kita nak ajak manusia hari ini datang kepada Allah berpusu-pusu untuk meminta bantuan daripada Allah SWT. Program vaksinasi, program dunia, kamu boleh mengajak manusia beria-ria datang ke rumah Allah SWT sehingga langgar SOP. Ni pihak berkuasa, PDRM dan sebagainya. Kita bekerja hari ini, janganlah terlalu mengharap kepada makhluk, janganlah bergantung kepada makhluk. Solat berjemaah saman, masjid pun disaman sehingga naik Black Maria. Kita buat kerja kerana apa? Arahan makhluk, perintah daripada orang atasan. Aku pakai uniform, baju belum menjamin. Tak ada apa yang kita sarung ni belum menjamin lagi kejayaan kita di akhirat. Buatlah kerja kerana Allah. Tengoklah apa yang berlaku hari ni. Kalau kerajaan boleh guna suka-suka je rumah Allah sebagai program-program dunia, adil ke? Adil ke kita nak meletakkan saman kompon kepada jemaah masjid yang datang semata-mata untuk urusan akhirat? Untuk urusan akhirat ni bukan untuk mereka saja, tetapi untuk dapatkan rahmat Allah, nusrah Allah, untuk dapatkan bantuan Allah, untuk semua kehidupan. Program vaksin untuk dunia, untuk individu. Tetapi urusan agama untuk semua. Hidupnya masjid, hiduplah rahmat dalam satu kawasan. Kalau tak hidupnya masjid, bagaimana satu kawasan tu rahmatnya nak menjadi luas, besar? Saya minta kepada pihak-pihak pemimpin masyarakat dan pimpinan-pimpinan ilmu yang berada di dalam kerajaan hari ini. Cukuplah. Jangan mengurung kami, jangan nak meletakkan kuasa, jangan nak meletakkan undang-undang, jangan nak meletakkan dunia sebagai kamu punya kekuatan untuk berbicara, nak menguatkan apa yang berlaku, apa yang kalian tengah buat sekarang ni. Rakyat semakin lama semakin nampak ini bukan perkara-perkara yang menguntungkan kepada semua, malah merugikan. Semakin lama merugikan. Hantu-hantu COVID ni, siapa yang akan menidakkan? Siapa yang akan mematikan? Siapa yang akan memutuskan? Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang maha memerintah kepada segala pemerintah. Kita nak dapat daripada dia lah. Siapa yang menciptakan mudarat? Siapa yang menciptakan manfaat? Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada upaya kita. Tak ada upaya, tak ada kuasa makhluk untuk nak selesaikan masalah ni tanpa bergantung mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bebaskan rakyat. Rakyat bukan bodoh. Rakyat bukan tak ada ilmu. Rakyat bukan tak ada usaha. Rakyat bukan pemalas untuk hidup sehat dan berjaya. Daripada pakar sains pun telah hari ini bangkit bersuara untuk guna kaedah-kaedah sains yang lain, perubatan sains yang lain yang dah diguna pakai berpuluh-puluh tahun. Tidak ada kematian, tidak ada mudarat. Tetapi kenapa KKM masih lagi tidak mahu menggunakan kaedah itu?
Maksudnya lagi nak mengempung manusia. Sedangkan kaedah yang pakar-pakar sains lain, perubatan lain, bagi tahu ada kaedah boleh membebaskan rakyat dalam masa yang singkat. Gunalah. Dan manusia-manusia di Malaysia ni, manusia-manusia yang hidup di Malaysia ni beruntung, babe. Kenapa? Malaysia mempunyai pelbagai rawatan-rawatan herba, rawatan tradisional, sunnah dan sebagainya. Untuk menjadikan kehidupan manusia ini bertambah baik. Sepatutnya kerajaan gunakan semua kaedah dan kempen kepada rakyat untuk hidup lebih sihat. Bukan kempen kepada rakyat dengan matlamat yang satu dan membuatkan rakyat hidup dalam keadaan yang bukan sihat. Makin sakit, makin sakit, makin sakit. Hantu-hantu COVID ni kita takut. Kita lupa pula yang setan iblis hari ni telah masuk ke dalam rumah-rumah manusia. Telah masuk ke dalam hati-hati manusia. Tipu daya iblis telah membuatkan tauhid manusia, akidah manusia terpesong. Inikah kejayaan agamawan-agamawan yang dalam kerajaan hari ini? Inikah usaha anda yang berhujah hebat dengan ilmu? Tak memberi apa-apa manfaat ilmu setinggi gunung kalau salah letak tempatnya. Tidak menjadi iman seorang itu bertambah kuat dengan ilmu setinggi gunung kalau letak salah tempatnya. Iman manusia akan menjadi teguh, akan menjadi lebih kuat dengan amal. Sebab itulah dalam surah Al-Asr sebut beramal soleh. Melainkan mereka yang beramal soleh. Allahu Akbar. Ini korang bukan main lagi psycho rakyat. Takut-takutkan rakyat dengan hantu-hantu COVID ni. Kita nak bunuh, nak halau hantu COVID ni dengan siapa? Dengan agama. Dengan agama pasti ada kejayaan. Ini perkataan kalam daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejayaan manusia hanya dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tak boleh percaya cakap Nabi SAW? Kita nak percaya percakapan WHO. Dalam Islam dah bagi tahu ada ubat, ada kesembuhan. Kenapa kita nak percaya cakap WHO? Mati-matian dengan ini ni. Kalau kita ada usaha dengan kaedah lain, tak apalah juga. Kalau kita ni tak sombong, ambil juga kaedah-kaedah lain, tak apalah juga. Ini sombong. Kaedah lain tak nak diguna pakai. Mengatakan diri betul. Apa matlamat kalian? Apa tujuan hidup kalian? Manusia, Allah bagi akal. Setiap manusia ada akal. Haiwan juga ada akal. Tetapi akal yang baik apabila meletakkan akal itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akal yang berkualiti akan menjadi lebih berkualiti, lebih baik hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau akal itu diletakkan berlebih-lebihan dengan dunia, maka akal itu menjadi binasa. Samalah seperti haiwan yang akal juga Allah bagi, tapi tidak ada kualiti seperti yang manusia dapat. Yang Allah berikan, yang kata manusia ni makhluk yang terbaik Allah ciptakan. Tolonglah. Saya nak ramai lagi bersuara. Bebaskan rakyat, bagi rakyat buat pilihan. Bagi rakyat usaha sendiri untuk nak dapatkan kesembuhan, kesihatan dan kejayaan. Jangan kurung kami dengan amalan-amalan agama. Jangan kurung kami dengan kami tidak dapat melangkah untuk datang ke rumah Allah SWT, menangis-nangis di rumah Allah SWT. Jangan penjarakan kami dengan kebatilan-kebatilan anda, dengan kuasa-kuasa nafsu-nafsi dunia kalian. Rakyat dah nampak. Rakyat dah nampak apa yang berlaku hari ini. Gagal, babe. Dah 2 tahun. Bukan makin berjaya.
Allah tunjukkan semakin lama semakin gagal kamu. Kenapa? Kamu tidak mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu lebih meyakini perkara lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah gagalkan satu persatu matlamat kamu. Allah telah bukakan kebenaran sikit-sikit kepada manusia yang ada hari ini. Wallahi, kan? Kematian yang hari ini berlaku di kalangan mereka yang bunuh diri, makin lama makin bertambah, setiap hari berlaku. Ini menunjukkan kegagalan yang sangat besar di dalam kerajaan, di dalam pimpinan-pimpinan masyarakat, di dalam pimpinan-pimpinan ilmu hari ini. Itu belum lagi cerita bab murtad. Bayangkanlah satu manusia yang pernah kenal agama, yang pernah beriman kepada Allah SWT, dia tinggalkan agama. Berjayakah kita menjadi seorang pemimpin? Berjayakah kita menjadi seorang pemimpin yang rasa kita berilmu? Dekat dunia lagi, Allah dah zahirkan kita gagal. Apatah lagi di akhirat. Gagal di dunia, gagal yang sementara. Gagal di akhirat, gagal yang selama-lamanya. Ini kena fikir. Kena fikir. Kita nak dunia dengan akhirat ni dapat kejayaan. Dekat mana dunia dan akhirat dapat kejayaan? Dengan bawa agama mengikut cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua dalam wabak. Bebaskan kami. Biar kami uruskan kehidupan kami. Selama ni rakyat hidup dalam keadaan yang berusaha berkorban dengan akal yang Allah SWT kurniakan. Baik, terima kasih semua. Salam maghrib. Perbanyakkan zikir, istighfar, selawat. Ini adalah makanan-makanan rohani. Rohani kita ini lapar, baik. Bukan kata zahir je lapar. Rohani kita lapar ini. Rohani kita tidak ada kebesaran Allah. Tidak ada keinsafan kita di sisi Allah SWT. Tidak rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW hanya dekat mulut, tapi tak rasa dekat hati. Tak rasa bagaimana pengorbanan orang-orang dulu. Tak rasa bagaimana pengorbanan Nabi Muhammad SAW bawa agama yang sempurna untuk tinggalkan kepada kita hari ini. Tetapi hari ini kita sepah-sepahkan agama yang telah Nabi SAW sempurnakan ini. Fikirlah, kita nak dapat syafaat Nabi SAW di mahsyar. Kita nak dapat kematian yang redha. Mampu tak kita dapat semua tu? Layak tak kita nak dapat itu? Tanya pada diri sendiri, apa guna Allah hadirkan iman dan Islam dalam kehidupan kita kalau kita sendiri tak dapat nak bantu agama?